Okey, selamat sejahtera semua. Okey, jadi dekat kamu semua dah ada modul sukses dah keluarkan? Dah keluarkan ya? Okey, so sebelum cikgu mulakan, cikgu nak ucapkan Happy Deepawali lah, okey, kepada murid-murid yang menyambutnya. Okay, so kita pergi kepada bidang 2.0 pangkalan data. Ini ialah tajuk tingkatan 4. Okey, tajuk tingkatan 4. Okey. Yang ini. Alright, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Suara cikgu jelas kan? Suara cikgu dengar kan? Jelas ya, cikgu. Alright. Okey, so soalan yang pertama, berikut adalah dua jenis model pangkalan data. Keyword dia dekat sini ialah model pangkalan data. Model pangkalan data ada berapa? Siapa boleh jawab model pangkalan data ada berapa? 4. Ada 4. Okey? Okey, betul. Okey, ada 4 model pangkalan data. Jadi yang Q dan R ini ialah model pangkalan data apa yang Q ni? Apa model pangkalan data Q ni? Awak kata 4 tadi. So 4 tu apa? Kita ada berasaskan objek, rangkaian, hubungan dengan hierarki. So yang Q ini ya rangkaian. Tapi kamu jangan jawab rangkaian ya, kamu jawab penuh. Model pangkalan data rangkaian. Okey, mesti bagi nama penuh dia. R ialah apa? Model pangkalan data hierarki. Okey, jawab dengan penuh. Jangan buat rangkaian hierarki. Tak nak. Cikgu nak penuh. Model pangkalan data rangkaian. Okey. So kalau kamu jawab hierarki dekat sini, wrong. Okay, mesti nama penuh. Model pangkalan data hierarki R. Okey. Nombor 2. Menunjukkan entiti, hubungan dan atribut yang digunakan dalam pangkalan data. Lakar gambar rajah hubungan entiti tersebut. So 4. Okey, 4 markah dekat sini bermaksud awak mesti lengkapkan pensyarah. Kalau soalan macam ni, okey, soalan macam ni, awak kena ikut sama seperti dalam soalan. Dia buat huruf P huruf besar. Okey, so buat huruf besar. M huruf besar, mengajar, buat huruf besar. Okey, jangan buat semua huruf kecil, jangan. Okey, ikut seperti soalan. Jadi kalau sini pensyarah, siapa atribut yang ada dekat sini? Siapa atribut yang ada dekat subjek? Yang ada dekat pensyarah, atribut apa? Nama pensyarah dengan no KP. Yes, nama pensyarah and no KP. Okey, no KP, huruf kecil. Okey, satu lagi ialah nama pensyarah. Okey, mesti touch. Okey, mesti touch kat sini. Kamu buatlah cantik-cantik ya. Jangan ikut macam cikgu. Cikgu ni tak cantik macam ni. Okey, sejarah S huruf besar. Okey. Okey, kalau cikgu tengok soalan macam ni pun, okey, sejarah, kenapa sejarah boleh jadi atribut kan? Sejarah sepatutnya dia jadi data. Tapi kalau soalan tu, okey, soalan tu pengawas peperiksaan kata tidak ada errata, so kamu proceed je ikut seperti soalan. Okey? Jangan nak pandai-pandai ubah soalan. Okey, soalan tak pernah salah. Alright? Okey, so ini jawapan dia. Nak letak KP ke? Nak letak KA ke? Dia tidak cakap kan? So kita tak perlu letak lah. Sekejap cikgu nak tanya Cikgu Zam. Cikgu Zam rasa kalau soalan macam ni perlu letak KP tak? 4 markah tu dia tak allocate untuk KP, tapi kalau nak buat
Boleh, tapi kita nampak kat sini pensyarah sahaja ada KP. Sejarah tu, subjek tu tak ada KP. Jadi macam tak logik kalau kita nak letak. Lagipun markah, 4 markah tu diallocate untuk pertama entiti. Biasanya lah kalau soalan macam ni. Kedua, hubungan. Ketiga, attribute. Dan mungkin dia tengok pada cukup tak cukup attribute tu. Mungkin attribute yang pertama, markah pertama pada markah pensyarah dan lagi satu pada markah attribute subjek. Kadang-kadang pemarkahan juga diberikan berdasarkan kepada jenis-jenis tu. Contohnya dia bagi entiti. Cukup tak lukisan bentuk simbol. Kalau simbol entiti betul, 1 markah. Simbol entiti hubungan ada, 1 markah. Kalau attribute pun cukup, 1 markah. Dia biasa berpasangan kan. Ya. Entiti dengan nama entiti tu mesti tepat. 1 markah. Bentuk dia. Kan. So dalam soalan ni kekardinalan pun tak perlu letak pun tak apa kot kan Cikgu Zam. Betul-betul. Dia tak tekankan tu sebab dia kata kat situ lakar gambar rajah hubungan entiti tersebut. Kan. Tapi kalau kita nak cerita pun kat sini pasal kardinalan, sebab dia tak ada KA, tak ada KP kan. Kita tak boleh nak menentukan kekardinalan dia. Dia macam tak ada hint yang menunjukkan kita perlu tulis kardinalan dan juga kunci primer. Okay, so kalau mungkin kalau dia lengkap KP, lengkap dengan KA, boleh lah kalau kita nak letak kunci asing. Kekardinalan tu. Okay, tapi kalau macam ni dia tak lengkap, tidak ada KP untuk subjek tu. So, tak perlu letak lah. Okay, kekardinalan tu. Alright, soalan nombor 3. Jadual 2 menunjukkan pangkalan data perlawanan bola sepak anjuran MSSD. Berdasarkan jadual 2, nyatakan A. Okey, A ni apa? A ialah pangkalan data. Okey, A ialah pangkalan data. B tu apa? A bukan entiti ya, A ialah pangkalan data sebab dia merujuk kepada keseluruhan ni. Okey, keseluruhan. Keseluruhan maksudnya dia ada 2 entiti kat sini. So ini adalah pangkalan data. B ialah rekod. Okey, betul. B ialah rekod. Okey, kunci primer. Nak tanya, A bukan ke file? A file, A ialah kalau ikut situasi pangkalan, sekejap mana buku cikgu? Kalau ikut situasi ini ialah pangkalan data, jadi jawapan yang tepat ialah pangkalan data. Tapi file juga dia boleh merujuk kepada pangkalan data juga file juga boleh merujuk kepada pangkalan data. Okey, tapi jawapan yang tepat sebab kita kita buat apa ni? Kita sedang dalam tajuk pangkalan data. Okey, jadi jawapan yang tepat ialah pangkalan data. Betul Cikgu Zam? Okey, kalau kita nak jawab soalan macam ni ataupun mana-mana soalan, awak kena baca 3 bahagian. Okey, soalan yang kita diberikan ada 3 bahagian. Bahagian atas tu kita panggil tajuk soalan. Okay, tajuk soalan bagi soalan ni adalah jadual 2 menunjukkan pangkalan data perlawanan bola sepak anjuran MSSD. Tu menunjukkan hint tentang soalan yang akan ditanya nanti. Pemula, kita panggil pemula kan? Pemula dia tu. Jadi yang itu penting lah. Apa yang akan dibincangkan pada pertengahan tu, pertengahan soalan utama tu, dia akan merujuk kepada pemula tu. Jadi pemula tu dah menyatakan pangkalan data. Maksudnya pangkalan data lah. Kita tak ada pun dalam tu merujuk kepada file. Dekat bahagian mana Dila soalan topik yang menyatakan tu file? Dalam maksud Kak Zam buku teks ke? Dalam buku teks ada rasanya ke Dila confuse dengan form 3? Kak Zam rasa confuse dengan form 3 kot. Form 3 kan? Kot tak? Sebab yang ini pangkalan data kita tak sentuh pasal file yang seingat saya kita ada di BMS, Database Management System tu, dia ada pangkalan data, dia ada entity, attribute, dia ada attribute, kunci primer, kunci asing, rekod. Kardinalan. Rekod. Kardinalan tu dalam ERD lah kan. Tapi bila dia keluar jadual macam ni,
dia takkan tanyalah kekardinalan. Dia akan tanya tapi tu tahap tinggi lah sebab nak tengok kunci asing kan. Tapi dalam kes bahagian A ni, dia hanya soalan aras rendah yang mana pemula tu akan merujuk kepada isi bawah tu. Lepas tu kita punya soalan yang akan diminta adalah pada bahagian ketiga. Berdasarkan jadual 2, nyatakan A. So, dia suruh berdasarkan jadual 2 berdasarkan jadual perkataan kat atas tu, pangkalan data. So, pangkalan data tu merujuk kepada A tu adalah pangkalan data. Sebab apa? Sebab lebih daripada 2 entiti, 3 entiti, 4 entiti. Itu merujuk kepada pangkalan data. Macam ingatlah SQL awak kan? SQL kita tu yang kita buat kerja khusus tu, kita ada 4 table kan? Macam ni 2 table. Perlawanan dengan sekolah. Kita tak sebut tu file, kita sebut tu sebagai DBMS kan, kita punya database kan. So yang ini jawapannya A adalah database yang lebih sesuai tapi bukan file. Okey, yang Cikgu Zam merujuk nombor 1, 2, 3 tu, okey, setiap soalan dia mesti ada 3 bahagian. Okey, formula, yang ini bahagian rangsangan dia, yang ini ialah soalan dia. Okey, itu yang Cikgu Zam rujukkan tadi. Okey, so ini ialah pangkalan data, B ialah record. Okey, kunci primer. Okey, bila soalan minta awak kunci primer, okey, jawapan yang terbaik ialah awak buat macam ni. Jadual perlawanan, okey, perlawanan huruf besar kan? Jadual perlawanan. So, kunci primer ialah nombor perlawanan. Okey, kemudian jadual sekolah. Kunci primer ialah kod sekolah. Awak jangan jawab nombor perlawanan, kod sekolah. Tak nak macam tu. Awak jawab penuh. Okey. Jadual perlawanan, no perlawanan. Ataupun awak nak buat ayat sikit. Kunci primer bagi jadual perlawanan ialah no perlawanan. Kunci primer jadual sekolah ialah kod sekolah. Mesti nyatakan jadual yang mana satu. Okey. So, itu cara kita nak jawab, okey, untuk bahagian, untuk soalan yang macam ni. Okey, kunci asing pula ialah apa? Kunci asing. Kunci asing ialah kod sekolah. Okey, so nak jawab macam mana? Jadual sekolah, kunci asing, kunci asing ialah kod sekolah dalam jadual sekolah. Ataupun jadual sekolah, kod sekolah. Alright. Mesti jawab, mesti nyatakan nama jadual tersebut. Bukan jadual perlawanan ke Dila? Sorry, jadual perlawanan. Sorry, cikgu tersilap. Okey, jadual perlawanan, kod sekolah. Alright. Mesti nyatakan. Mesti jawab penuh lah. Okey, yang ini nombor 4. Rajah 1 menunjukkan gambar rajah hubungan entiti ERD murid mengambil peperiksaan di sekolah. Nyatakan kunci primer. Ini pun cara jawab dia macam tadi. Okey, jadual guru, kunci primer, ID guru. IDG tu huruf besar. Okey, guru tu huruf besar. Lepas tu jadual BMI, kunci primer, ID BMI. Jadual pelajar, kunci primer, ID pelajar. Okey, cara nak tulis mesti sama seperti dalam soalan. Okey, boleh faham? Cikgu rasalah kan, bila kita nak jawab bahagian A ni, kita jangan, bukan rasa, cikgu nak nasihat lah. Murid-murid biasa kalau nampak soalan yang macam ni, dia agak tergesa-gesa. Okey, nanti dia boleh berlaku careless mistake. Okey, jadi kalau bahagian A ni dia ialah aras rendah. Jika boleh, okey, elakkan kesilapan dalam bahagian A ni. Untuk elakkan kehilangan markah lah maksud cikgu. Okey, so jawab dengan berhati-hati, dan kalau soalan macam ni, okey, soalan SQL pastikan sama seperti dalam soalan. Okey, jawapan dia. Okey, berikut adalah pernyataan berkenaan skema hubungan. Lengkapkan pernyataan itu.
dihasilkan daripada ERD dan boleh dinyatakan dalam dua format, iaitu perwakilan grafik dan apa boleh jawab? Dan apa? Pernyataan teks. Yes, pernyataan teks. Okey, pernyataan teks. Cikgu, kalau saya letak skema hubungan Skema hubungan tak. Okey, dalam buku teks memang kata ERD ni ada dua, perwakilan grafik dan pernyataan teks. Alright? Okay, thank you. Okey, yang ini. Nyatakan peringkat penormalan dan berikan justifikasi. Okey, siapa boleh jawab? Analisis. Apa ni? Peringkat penormalan apa ni analisis? Cikgu dah nak bagi jawapan. Cikgu nak tahu jawapan kamu. Okey, betul. 2NF. Okey, ini ialah 2NF. Kenapa 2NF? Kenapa ini ialah 2NF? Tiada kebergantungan fungsi separa tapi ada transitif. Ada transitif. Okey, betul. So jawapan dia adalah, okey kamu salin ya. 2NF kerana terdapat, okey, 2NF kerana terdapat kebergantungan transitif di dalam jadual. Jadual mana? Mesti nyatakan kebergantungan fungsi transitif tu dalam jadual mana? Dalam jadual mana anak-anak? Yes, item. Okey, item huruf besar. Okey, 2NF kerana terdapat kebergantungan fungsi transitif di dalam jadual item. Okey, nota. Okey, nyatakan atribut mana yang transitif tersebut. Siapa boleh jawab? Atribut mana yang ada transitif tersebut? Kod vendor. Kod tail vendor. Satu lagi. Cukup ke dua? Oh, ada tiga. Nama vendor. Yes. Okay. So jawapan dia adalah kod vendor. Kod vendor boleh menentukan nama vendor dan kod tail vendor. Okay. Sambung ayat tadi. Kod vendor boleh menentukan nama vendor dan kod tail vendor. Okay. KB huruf besar, NV huruf besar, KTV huruf besar. Seperti dalam soalan. Dapat tak? Okay, cikgu repeat 2NF kerana terdapat kebergantungan fungsi transitif di dalam jadual item. Nota. Kod vendor boleh menentukan nama vendor dan kod tail vendor. Okey, soalan seterusnya. Menunjukkan satu jadual pinjaman. Okey, so ini adalah jadual pinjaman. Nyatakan objektif penukaran 1NF. Sebelum tu cikgu nak tanya, ini berapa NF ni? Jadual 3 ni. Jadual 3 berapa NF? Yes, betul. 0 NF. Okey, jadi apa ke objektif penukaran 1NF? Memastikan, nak pastikan apa? Yes, memastikan lajur adalah atomik dan mempunyai kunci primer. Ya, pandai. Okey. Memastikan lajur adalah atomik dan mempunyai kunci primer. Okey, nyatakan kunci primer. Analisis. Siapa kunci primer? Nompel tak boleh. Okey. Cikgu Zam, kod buku je ke? Kalau ikut jadual ni memang dia dah unik dekat kod buku. Kan? So jawapan dia kod buku lah, betul tak? Sepatutnya lah. Sepatutnya kod buku. Dia dah Tapi cukup dah jadual kat situ. pinjaman. Melainkan ada pelajar lain kat bawah, katalah Ali 4 stem, dia buat dia pinjam bahasa Melayu juga. Jadi yang itu baru kita letak sebagai non pelajar dan juga kod buku sebagai Kod buku. KPKN.
Betul. Okey, apa yang Cikgu Zam dengan Cikgu bincangkan tadi, okey. Jawapan yang ini, kunci primer ini ialah kod buku. Kod underscore buku. Okey. Melainkan kalau ada dekat bawah ni, okey, kita tambah kat bawah ni. Tapi Dila tengok tu ada kod buku tu ada ulangan. Sorry, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Jadi dia kena guna norm pelajar jugalah. Betul-betul. Okey, so sini ialah kod buku dengan norm pair. Mesti ada dua. Okey, kod buku dengan norm pair sebab bahasa Melayu ni ada dua kali dekat sini. So tak boleh kod buku tu tak boleh dia saja jadi kunci primer. Okey, norm pair tak boleh jadi kunci primer. Okey, norm pair tak boleh jadi kunci primer. Okey, so bila kita dah buat laju ni atomik, dia akan redundant dekat sini. Okey. So, dia mesti gabungan. Kunci primer, ciri-ciri kunci primer, dia mesti unik. Okey, yang kedua dia ialah not null. Tidak boleh dibiarkan kosong. Kemudian, dia mesti minimal. Minimal maksudnya kalau satu kunci primer, kalau jadual tu boleh ada satu kunci primer, kita buat satu saja kunci primer. Okey, kita nyatakan satu kunci primer saja. Tapi kalau tidak boleh satu kunci primer, macam situasi ni, tidak boleh satu kunci primer kan? Sebab ada redundant dekat sini, ada berulang dekat sini. Norm pair pun ada berulang. Jadi dia perlu gabungan. Okey? So gabungan tu dia boleh 2 ataupun 3 ataupun 4, tapi syarat dia mesti minimal. Minimal means paling sikit. Okey, yang keempat ialah stabil. Okey, ini yang keempat ialah stabil. Contohnya macam tinggi, berat kamu tak boleh jadi kunci primer sebab dia tak stabil. Alright. Dia boleh berubah-ubah. So tak boleh jadi kunci primer. Okey, so ini jawapan untuk 7.2. Okey, next. Kita masuk ni interaksi manusia dan komputer. Arus perkembangan, okey, menunjukkan interaksi antara manusia dan komputer. Arus perkembangan laman sesawan menjana persekitaran interaktif sosial untuk mewujudkan peluang berkomunikasi atau perhubungan sosial antara manusia. Manusia tidak akan berkomunikasi dengan mesin atau komputer sahaja. Malahan manusia akan berinteraksi dengan manusia lain melalui penggunaan komputer. Ni contoh macam media sosial tu lah. Okay, nyatakan 4 sebab mengapa interaksi antara manusia dan komputer diperlukan. Soalan ni keluar tahun lepas. SPM tahun lepas. Okey, kenapa? Nyatakan 4 sebab mengapa interaksi antara manusia dan komputer diperlukan. Okey, muka surat berapa Lian rujuk tu Lian? Buku teks tingkatan 4, muka surat berapa Lian? Okey, muka surat 319. Okey, so jawapan dia ialah mendapat permintaan dalam pasaran. Okey, mengurangkan kos selepas jualan. Okay, yang pertama mendapat permintaan dalam pasaran, mengurangkan kos selepas jualan, mengurangkan kos pembangunan, meningkatkan produktiviti. Okey, tulis dekat situ muka surat 319. Mana tahu kod dia keluar soalan bahagian B, dia suruh awak terangkan. So awak kena terangkan lah. Mengurangkan kos selepas jualan tu macam mana. Awak boleh rujuk muka surat 319. Okey. Yang ini pula. 2 bentuk pilihan jawapan bagi instrumen penilaian soal selidik untuk menilai tahap kepuasan pengguna terhadap sesuatu produk interaktif. Okey, bila dia kata instrumen, ada 2 jenis instrumen. Apa dia? Bila kata tentang instrumen penilaian soal selidik, ada 2 jenis instrumen. Apa dia? Zampeng buka modul sukses. Okey, Guttman, okey. Guttman dengan Likert. Okey, so skala Likert and skala Guttman.
Okay, so yang A tu jawapannya ialah skala Likert. Okay, B ialah skala Guttman. Boleh? Dapat tak? Okay, untuk jawab soalan yang seterusnya. Mana ni? Sekejap. Okay. Untuk soalan yang seterusnya, dia minta kamu apakah tujuan dan kelebihan satu daripada jawapan DA. Okay. So kalau kamu jawab Likert, kamu ambil Likert, kamu kena nyatakan tujuan 1 markah. Nyatakan kelebihan Likert 1 markah. Okay, so kamu boleh tengok kat sini jawapan dia. Okay, boleh salin. Sorry. Nampak? Salin Okay, siapa dah salin angkat tangan? Dah? Dah salin? Kalau dah angkat tangan ya. Okey, masa kamu tengah salin ni kan, cikgu macam teringatlah soalan trial. Okey, sebab okey, soalan trial. Ini tips tips. Sebab cikgu pernah cakap dengan kamu kan, kalau kamu ikuti kelas ni ataupun kamu lihat rakaman ni, kadang-kadang cikgu boleh teringat soalan apa yang keluar untuk trial. Okay. Ini tadi kamu tengah salin ni cikgu teringat. Okay, soalan dia boleh tanya tentang penormalan
Okay, dia boleh tanya tentang penormalan dan dia berikan SQL. Okay, dia berikan kamu SQL statement, beberapa SQL statement. Lepas tu dia minta kamu pilih. Okay, dia minta kamu pilih SQL statement mana yang terbaik. Okay, SQL statement mana yang terbaik. So maksudnya di sini soalan tu adalah soalan penormalan, tapi dia minta kamu soalan penormalan tapi dia bagi dalam bentuk SQL. Biasa soalan penormalan dia bagi skema hubungan. Betul tak? Tapi yang ni soalan penormalan dia bagi kamu SQL. Maksudnya kamu kena menguasai SQL untuk kamu translatekan dalam bentuk skema hubungan. Okay, dia bagi beberapa set cadangan dan kamu kena pilih set yang mana yang terbaik. Jadi bila dia kata terbaik, maksudnya dia mencapai tahap penormalan yang tertinggi lah. Macam tu. Okay. Itu tips yang pertama. Itu je yang cikgu ingat setakat ni. Okay. Lepas tu tadi cikgu tengok soalan-soalan past year SPM Sains Komputer. Kak Zam perasan tak? Soalan sebelum ni 2018, 16, 20, 20 tak pernah pun keluar coding Java. Perasan tak? Dia tak keluar. Tak keluar kan? Tapi 2021 dia ada coding Java, 2 soalan bahagian A. Betul tak? Tapi yelah, tapi aras rendah lah yang tu. Tapi aras rendah kan? Sebab sebelum ni coding last keluar 2019. Betul? Mana tahu tahun ni keluar coding tapi dia bagi Java ke, kan? Kita terfikirlah yang itu kan. Jadi apa yang cikgu fikir, cikgu share lah dengan kamu untuk kita bersedia. Okay? Alright, so kita pergi next question. Cikgu nak kamu keluarkan modul Bitara pula. Sebab soalan ni Dila kan, kita tak boleh kata dia tak boleh keluar sebab kita dah tahun yang ke-5 kan tahun ni. Jadi macam-macam soalan boleh keluar sebab dia dah pernah tanya pada soalan yang lepas. Jadi dia mungkin akan tanya coding dalam soalan tahun semasa lah. Tahun semasa. Betul? Mana tahu kan? So kelas tambahan, kelas online kita yang pertama masa hari Jumaat malam lepas, cikgu ada sentuh, okay? Cikgu ada bincang tentang modul Bestari. Okay, modul Bestari bab 1, tingkatan 4. So kamu tonton balik rakaman tu, dekat situ dalam soalan modul Bestari tu ada tentang buat coding untuk Java. Okay, so kamu tonton balik lah. Cikgu bagi teknik lah, okay, kaedah untuk macam mana kita nak menjawab dengan betul bahagian demi bahagian. Okay, so nanti tonton balik. Okay, dah bersedia dengan modul Bitara? Ready? Dah ada Okay, so modul Bitara, soalan yang pertama. Siapa dah ada modul Bitara dengan dia? Angkat tangan. Okay, good. Okay, berikut adalah maksud yang menerangkan konsep asas seni bina komputer. Komponen yang paling penting dalam sistem komputer terdiri daripada unit aritmetik dan logik, okay, daftar dan juga unit kawalan. Okay, 3 benda ni ada dalam salah satu komponen dalam seni bina komputer. Dan soalan ni dia tanya, nyatakan istilah yang berkaitan dengan maksud itu. Apa dia? Ini jawapan dia apa? Tak ada muka surat 1. Oh, Ishwa. Okay. Tu Cikgu Zam dah jawab dah. Okay. Muka surat 1. Kalau kamu perhatikan modul Bitara tu, dia print yang nombor genap. Okay. Cikgu dah bagi dah. Tapi masa tu mungkin kamu tak ada dalam kelas. Nanti boleh minta kat Cikgu Zam. So sekarang kamu tengok soalan ni betul-betul dan salin jawapan dulu. Okay.
Alright, buat nota lah sambil cikgu cakap ni. Okay, ada unit aritmetik logik, daftar dan unit kawalan. Nyatakan istilah yang berkaitan dengan maksud itu. Apa ni? Ini ialah konsep asas seni bina komputer bab 1 tingkatan 5. Ini ialah apa ni? CPU. Okay, ini ialah CPU ataupun unit pemprosesan pusat. Okay, CPU ataupun unit pemprosesan pusat. Okay, CPU ataupun kamu jawab unit pemprosesan pusat pun boleh. Okay, berikut adalah pernyataan tentang algoritma. Lengkapkan pernyataan itu. Satu set arahan terperinci dan tersusun secara tertib yang diwakili oleh algoritma ada dua. Apa dia? Carta alih dan pseudocode. Ejaan kena betul. Pseudocode. Okay, P-S-E-U-D-O-K-O-D. Alright. Berikut adalah kelebihan dalam fungsi yang disediakan sewaktu implementasi dalam kod atau cara di dalam bahasa penskriptan klien. Okey, bahasa penskriptan klien digunakan tanpa mengetahui cara pelaksanaannya. Mana cikgu garis ni, kamu garis. Digunakan berulang kali apabila diperlukan. Mengurangkan masa pembangunan atau cara. So, P ialah apa? P ialah P tu merujuk kepada apa? Standard library. Okay, bukan library saja, standard library. Okay, so ini jawapannya ialah standard library. Nyatakan satu contoh penggunaan P ataupun satu contoh penggunaan standard library. Okay, apa dia? Dia nak bahasa penskriptan klien kan? So bahasa penskriptan klien yang kamu belajar ialah maths.js dan date.js. Okay, dua jawapan tu. Mana-mana satu boleh pilih. Alright. Okay, next. Raja 1. Ini ada Ashwa. Page ni kamu ada kan? Ashwa dengan siapa tadi? Link. Okey, Raja 1 menunjukkan keperluan penyelesaian masalah berstrategi. Lengkapkan Raja 1 dengan menyatakan M. Okey, M dengan N. Apa dia? So, kamu boleh jawab M tu. Okey, M ni cikgu nak jawab meningkatkan kemahiran berfikir. Okey, meningkatkan kemahiran berfikir. Satu lagi ialah mewujudkan komunikasi dua hala. Okay, mewujudkan komunikasi dua hala. Okay, fungsi M. Okay, kalau M ialah meningkatkan kemahiran berfikir. Jadi fungsi dia ialah menjana dan membuat pertimbangan pelbagai strategi. Okey, cikgu tulis kat sini lah. Okey, kalau M fungsi dia ialah menjana dan membuat pertimbangan berstrategi. Okey, kalau N, cikgu bagi dua jawapan tau. Kalau N fungsi dia ialah memahami. Okey, memahami masalah untuk mendapatkan penyelesaian terbaik. Okey, untuk mendapatkan penyelesaian terbaik. Okey, itu jawapan dia. Okey.
Berikut adalah nama objek dan fungsi. Okey, objek dan fungsinya dalam pangkalan data. Nyatakan objek dan fungsi dalam ruangan yang disediakan. Okey. Objek dalam pangkalan data, salah satunya ada query. Okey, ada query. Lagi kita ada laporan. Kita ada jadual. Okey, kita ada borang. Okey, jadi yang ni menyimpan data dengan susun atau yang kemas mengikut atribut. Tempat untuk simpan data dengan susun atau yang kemas mengikut atribut. Maksudnya kalau atribut itu ialah nama pelajar, satu baris tu semua tentang, bukan satu lajur tu semua tentang tentang nama pelajar saja. Kalau subjek, semua tentang subjek saja. Okey, jadi itu ialah apa? Apa nama objek tu? Menyimpan data dengan susun atau yang kemas dan mengikut atribut. Apa dia? Lupa ke pangkalan data? Jadual. Okey, jawapan dia ialah jadual. Okey, jadual. Okey, tu jawapan dia jadual. Okey, query pula apa? Query. Query, betul Angeline, jadual. Okey, query ialah membuat carian dalam pangkalan data. Okay, query, fungsi dia ialah membuat carian. Keyword dia mesti ada carian tu. Membuat carian dalam pangkalan data menggunakan kriteria tertentu. Membuat carian dalam pangkalan data menggunakan kriteria tertentu. Okey, carian dengan kriteria. Keyword dia. Dapat ke? Atau cikgu laju? Okey, 3. Membantu organisasi membuat keputusan atau membuat penerbitan. Ni, membuat penerbitan. So, bila dia kata penerbitan, dia output lah. Apa objek dia ni? Nombor 3. Ya, pandai laporan. Okay, good. Okay, nombor 6. Berikut adalah segmen kod atau cara. Okay, dah. So, ada kod atau cara, namanya ialah isi padu piramid. Okay. Yang ini, isi padu piramid ni, kalau dalam Java, isi padu piramid ni merujuk kepada nama file. Betul tak? Kamu savekan dia sebagai isi padu piramid. Kalau kamu masih ingat lah, ini merujuk pada nama file. Dan dia ada public static void main. Dia ada ni, kotak M ni. Lepas tu dia ada umpukan. Ni umpukan ya. Dan ada istihar dan dia umpukkan nilai. Umpuk maksudnya memberikan nilai. Okey, jadi dia tanya, nyatakan tujuan penyataan M. Okey, apakah penyataan M ni? Dia tak tanya nyatakan M. Tapi dia tanya tujuan M tu. Siapa boleh jawab? Menerangkan fungsi kod atau cara. Okey. Menerangkan fungsi kod atau cara. Okey, menerangkan fungsi kod atau cara. Nyatakan satu pemboleh ubah input. Pemboleh pula. Okey, pemboleh ubah input. So jawapan dia ialah apa? Panjang, lebar, tinggi. Cikgu nak tulis itu isi padu dalam tu. Boleh tak? Isi padu boleh tak jawapan dia? Betul ataupun salah? Isi padu. Salah. Sebab apa salah? No. Why? Why no? Why wrong? Ya, pandai. Sebab dia ialah output. Okay. So jawapan dia ialah panjang, lebar and tinggi only. Okay. Mana-mana kamu boleh jawab. Okay. Berdasarkan cikgu tak baca soalan. Menunjukkan segmen kod atau cara bahasa penskripan klien. Okay. Jadi dekat sini bahasa penskripan klien ni dia melibatkan JavaScript. Okay. JavaScript, kemudian dia ada isytiharkan nama bandar, isytiharkan indeks awal, isytiharkan bil bandar.
Okey, tapi dia melibatkan tata susunan dekat sini. Okey, dia umpukkan nilai kepada nama bandar yang melibatkan tata susunan. So indeks awal dia kosong. Kenapa indeks awal dia kosong? Sebab indeks bermula dengan kosong. Kan? Okey, soalan cikgu tak ada dekat dalam soalan ni. Apakah fungsi nama bandar.lang? Apakah fungsi kod atau cara untuk nama bandar.lang? Siapa boleh jawab? Tak ada soalan dalam tu. Tapi dia boleh tanya. Mana tahu kan? Apa fungsi nama bandar.lang? Ya, mengira bilangan item dalam tata susunan. Okey. So, soalan dia berdasarkan rajah 2, terangkan fungsi kod baris keempat var nama bandar Ipoh Kuala Kangsar Taipei. Okay, apa dia? Macam mana nak terangkan? Dia mesti ada perkataan apa tu? Kamu rasa apa perkataan yang penting ada kat situ? Tata susunan, okay? Umpukan. Lepas tu mesti ada jenis data dekat situ, okay? So jawapannya adalah umpukan tata susunan. Umpukan tata susunan nama bandar. Alright. Umpukan tata susunan nama bandar. Umpukan tata susunan. Nyatakan siapa tata susunan tu? Nama bandar. Oh, silap. Nama N huruf kecil. Okay, nama bandar. Nama bandar dengan jenis data. Jenis data apa ni? Apa jenis data untuk nama bandar? Apa jenis data untuk nama bandar? Pandai. Okay, string. Jangan kamu jawab var. Okay, dia string. Untuk JavaScript, secara nak declare dia memang var. Okay, dia tak ada letak string nama bandar. Tak ada. Dia memang var. Tapi kita lah kena tahu itu ialah jenis data string. Okay, itu jawapan dia. Okay. Rajah 3 menunjukkan ancaman yang mungkin berlaku semasa menggunakan internet. Nyatakan jenis ancaman A. Phishing, pornografi, penggoda, maklumat palsu. Apa ni? Bab 1. Oh, cikgu ulang sekali boleh? Okey, boleh. Yang mana link? Ni. Ni jawapan dia ni. Umpukan tata susunan nama bandar dengan jenis data string. Boleh link? Okey, dapat. Alright. Ni. Nyatakan jenis ancaman A ni. Phishing, pornografi, penggoda dan maklumat palsu. Apa tu? Ini bab 1. Tingkatan 5. Ya, jenayah cyber. Okey, pandai. Okey, yang ni. Lengkapkan pernyataan SQL berikut dengan betul. Mengembalikan jumlah bilangan rekod dalam jadual pelanggan. Mengembalikan jumlah bilangan rekod dalam jadual pelanggan. Apa nak lengkapkan dekat sini? Select apa? Keyword dia dekat sini ialah bilangan rekod. Jumlah bilangan rekod. Apa tu? SQL statement. Apa nak jawab? Ya, count. Pandai Ishwa. Okay, count. So dekat sini ialah count. C-O-U-N-T. Huruf besar. C-O-U-N-T. Count. Tanda ni. Okay, tanda select all. Okay. Tapi dia dah tulis dah dekat sini mengembalikan jumlah bilangan rekod. Ini muka surat 108. Kalau dia menyatakan, kalau dia menyatakan nama rekod tu, kalau dia menyatakan nama attribute tu, ni contoh kalau menyatakan mengembalikan jumlah bilangan rekod nama.
nama dalam jadual pelanggan. So awak boleh letak situ count nama lah. Alright, tapi dia tak menyatakan apa-apa kan. So boleh count star dekat situ. Star tu means for all lah. Okay, Raja 4 menunjukkan segmen kod atau cara. Hitung nilai hasil 1. 4 markah. So mesti tunjuk jalan pengiraan lah. Okay, so kat sini hasil 1. Hasil 1. Mesti sama seperti dalam soalan. Hasil 1 sama dengan 4 darab 2, jawapan dia 8. Nilai hasil 2. Okay, hasil 2 sama dengan 8 tolak 5 darab nombor. Nombor berapa? 4 tambah 3. So jawapan dia ialah 15. Okay? Kat sini 3 darab 4 lah. Tambah 3. Okay. Dapat Ini mesti sama ni seperti dalam soalan. Hasil 1, hasil 2. Alright. Dah? Dah Okay, cikgu nak bincang soalan ni. Last. Soalan ni. Ni muka surat berapa ni? Muka surat 11. Okay, Raja 12A menunjukkan reka bentuk paparan skrin sebuah aplikasi yang baru dibangunkan. Dan Raja 13B, 13 pula, 12 ni, okay, 12B menunjukkan maklum balas yang diberikan oleh pengguna aplikasi. Okay, so dekat sini dia bagi tahu bila klik butang home keluar macam ni. Bila klik butang love keluar, ini output dia. Kalau klik butang kanta, ini output dia. Okay. Kemudian ini adalah ruangan pengguna komen. Saya tidak dapat mengenal pasti kedudukan butang setiap kali antara muka dikemas kini. Okay, so ini tajuk apa ni? Reka bentuk paparan skrin. Reka bentuk paparan skrin ialah tingkatan 4 bab 3. Okay, ada 5 prinsip reka bentuk. Apa dia 5 prinsip reka bentuk? Apa dia 5 prinsip reka bentuk yang kamu dah pelajari semasa tingkatan 4? Ya, boleh dipelajari, maklum balas, konsistensi. Lagi, kebolehan untuk menjangka, boleh dipelajari. Boleh dipelajari dah, cakap dah dekat atas tu. Okey, so yang ini, saya tidak dapat mengenal pasti kedudukan butang setiap kali antara muka dikemas kini. Yang mana satu prinsip tu? Bila dia kemas kini, butang tu dekat tempat lain. Bila kemas kini, butang tu tak ada. Itu ialah konsistensi. Pandai. Okay. So ini adalah konsistensi ya. Dia tidak memenuhi konsistensi. Okay. Yang kedua, saya tidak dapat mengingati cara menggunakan aplikasi ini walaupun telah menggunakannya berkali-kali. Dah guna berkali-kali pun dia tak tahu apa sistem tu. Ya, pandai. Boleh dipelajari. Okey, seterusnya ikon yang digunakan tidak menggambarkan paparan sebenar. Apa jawapan dia? Ikon tu tak menggambarkan paparan sebenar. Maksudnya kamu klik butang home, butang rumah, sepatutnya dia pergi home tapi dia pergi kat tempat lain. Kebolehan untuk menjangka. Okey, yang last sekali ialah aplikasi tidak memberikan tindak balas apabila saya menekan ikon yang dikehendaki. Apa dia? Ni kebolehan untuk menjangka. Yang last sekali. Dan sekali ialah pandai, maklum, balas. Alright. Okay. So, soalannya. Terangkan 3 prinsip reka bentuk interaksi yang tidak memuaskan hati pelanggan. 6. So, dia nak 3. Okay. So, kamu bolehlah buat
Yang pertama ialah konsistensi. Tulis kat sini. Konsistensi. Okay, konsistensi. Pengguna tidak fokus. Okay, pengguna tidak fokus. Atau selesa menggunakan aplikasi. Okay, menggunakan aplikasi. Soalan ni dia minta terangkan 3 prinsip reka bentuk interaksi yang tidak memuaskan hati pelanggan. Jadi kamu kena bagi tahulah kalau tak memenuhi konsistensi, apa akibat dia. Okay, jangan kamu bagi definisi. Kalau kamu bagi definisi, salah. Kalau kamu kata konsistensi ialah semua butang mesti kekal dalam pada setiap halaman. Salah lah. Okay? Right. Yang kedua ialah boleh dipelajari. Boleh dipelajari. Pengguna sukar mengingat cara menggunakan aplikasi. Mesti faham soalan betul-betul. Okay. Pengguna sukar mengingat. Sukar tu maksudnya susah. Okay. Sukar mengingat cara menggunakan aplikasi. Okey, yang ketiga, kebolehan untuk menjangka. Pengguna tidak dapat menjangka. Pengguna tidak dapat menjangka sekiranya klik. Sekiranya klik pada ikon tertentu. Okey, tertentu. Okey, dapat. Ni soalan aras tinggi ya sebab dia bahagian B. Okey, bahagian B soalan aras tinggi. Okey, berdasarkan jawapan di A1, cadangkan 3 penambahbaikan pada aplikasi tersebut. Berdasarkan di A1, cadangkan penambahbaikan aplikasi tersebut. Mana dia? Cikgu tengok jawapan. Bitara. Okay. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Okay, kamu pilih mana-mana 3. So, soalan ni dia tanya cadangkan 3 penambahbaikan pada aplikasi tu. Kalau kamu jawab konsistensi, kamu perlu cakap lah butang menu berada pada kedudukan yang sama atau pada susunan yang seragam. Berapa markah kat sini? 3 markah. Jadi kamu kena 3 penambahbaikan. Kemudian tadi kamu cakap pengguna sukar untuk mengingat cara menggunakan aplikasi. Ada tadi dia cakap apa? Mana ke tadi? Ikon yang digunakan tidak menggambarkan paparan sebenar. So kamu cadangan penambahbaikan dia, ikon mewakili menggambarkan perlakuan aplikasi itu. Okay, ataupun menggambarkan tindakan aplikasi itu. Kalau kamu tak faham perlakuan ni, maksudnya tindakan selepas kamu klik kepada ikon tersebut. Okay. Tadi sambil cikgu cakap ni kamu salin tau. Tadi dia kata tidak dapat mengingati. Jadi boleh cadangan penambahbaikan ni adalah butang navigasi mudah dikesan atau dilihat pengguna. Ataupun fitur ni feature tau. Feature yang terdapat pada laman aplikasi perlu diterangkan dengan jelas untuk mewujudkan suasana mempelajari kepada pengguna. Okey, dah salin? Ni adalah untuk 2. Dah? Nampak ke?
Yang soalan 1 tadi, 1 tambah 1 markah. Maksudnya 1 untuk prinsip, 1 lagi untuk penerangan. Tapi kalau kamu bagi prinsip je tanpa menerangkan, kamu tak dapat markah tau. Sebab soalan kata terangkan. Jadi ada penerangan dan ada prinsip baru dapat 2 markah. Kalau ada prinsip tapi tak ada penerangan, tak dapatlah markah. Okay, itu ialah cara pemarkahan untuk soalan ni. Dah? Siapa dah salin angkat tangan? Okay, good. Okay, soalan seterusnya. Kenal pasti satu keperluan interaksi antara manusia dan komputer. Ni macam soalan yang tadi, yang ada 6 tu. So, ini jawapan dia. Okay, ambil salah satu. Dia 1 markah je kan? So, kalau 1 markah, kamu mention je lah, kenal pastilah, tak perlu terangkan. Kalau terangkan, dia biasa 2 markah. Okay, boleh? Link tengok dekat ni skema tu. Yang pertama tu yang cikgu dah jawab tentang konsistensi butang pada kedudukan yang sama. Okay, Link? Okay. Alright. Dah? Semua dah salin? Okay, so cikgu stop sampai sini. Okay, nanti kita